Selain berguru dengan pamannya, Tin Pawang Manis juga menuntut ilmu dunia hingga ke Siam, Kemboja dan India. Kepandaian dan kebolehannya sudah mengatasi kehebatan gurunya. Dia boleh membesarkan serta memanjangkan alat kelamin kaum sejenisnya. Ada 3 cara dilakukan bagi melaksanakan maksud tersebut. Cara pertama urut, kedua picit di bahagian tertentu. Kalau cara itu tidak berkesan, cara ketiga ialah memanfaatkan ikan haruan paya. Katanya ilmu itu dikutipnya dari hasil pergaulan dengan penduduk asli di perbatasan Kemboja, Thailand. Malah dia mengakui telah mempraktikkan ilmu tersebut untuk dirinya. Saudara Tama, sungguh melucukan bila Tin Pawang Manis menyatakan sebelum menggunakan ikan haruan paya alat kelaminnya cuma 7 cm. Tetapi setelah memanfaatkan dengan sebaik mungkin khasiat haruan paya alat kelaminnya menjadi 13 cm serta bertambah besar dan garang. Dengan murah hati dia memberitahu ada 4 tahap penting untuk membesarkan alat kelamin atau kejantanan dengan haruan paya. Saya perturunkan untuk pengetahuan anda. Bukan menyuruh anda melakukannya, sekadar untuk suka-suka. Tetapi kalau anda mahu melakukannya, saya tidak menghalang. Asalkan resikonya anda tanggung sendiri. Begini petuanya atau caranya saudara Tama, ukur alat kelamin semasa mati dan hidup, tegang. Ukuran itu dicatatkan dalam buku peribadi. Pergi ke kawasan berpaya atau redang yang banyak terdapat ikan haruan. Pancing sendiri ikan haruan yang beratnya 1 kilogram atau lebih. Gunakan umpan anak katak, belalang, sarang kerengga dan sebagainya. Lakukan secara tertutup atau rahsia. Andainya tidak boleh meminta bantuan orang yang memang ahli memancing untuk mendapatkan ikan haruan yang baik. Sebab sahaja memperolehi ikan tersebut sama ada siang atau malam, pegang kepala ikan haruan dengan kemas dan pukulkan kepada alat kelamin hingga ia bertindak balas. Bawa ikan haruan itu balik ke rumah dan masukkan ke dalam baldi yang bersih. Paling elok dalam kolam yang sederhana besarnya tetapi bersih. Pelihara ikan itu selama sebulan. Setiap tengah malam ambil lendir haruan di kolah dan lumurkan ke bahagian alat kelamin yang sensitif. Biarkan selama 10 minit, kemudian basuh atau bilas dengan air panas. Suam, setelah cukup sebulan, ikan haruan itu dicekik dan dipanggang dan dimakan begitu sahaja tanpa nasi. Mesti dimakan habis kecuali bahagian kepala dan ekor. Setelah makan ikan haruan, sediakan 1/4 madu tulin dari hutan bersama 2 biji telur itik. Perkara itu dilakukan setiap hari selama sebulan selepas maghrib. Setiap setengah malam sapukan alat kelamin dengan krim minyak kelapa yang dicampur dengan bunga kenanga 1 piring sambil ditarik perlahan-lahan ke depan hingga terasa sakit. Itulah yang diceritakan pada saya Tama. Apakah anda berminat? Sesungguhnya saya tidak berminat dalam hal-hal begini. Ada lagi kisah yang lucu dan tidak masuk akal. Di rumahnya terdapat berbotol-botol minyak cenderai, berbelas-belas cula buaya dan cula tupai mati beragan di samping mani gajah liar yang sudah diawetkan. Disimpan dalam beberapa gelas kecil. Soalnya apakah benda-benda yang disimpannya itu memang betul atau sebaliknya? Tama yang baik hati, barangkali memang sudah ditakdirkan. Mungkin juga kerana perbuatan dan amalannya tidak direstui Allah, hidupnya nampak tidak bahagia. Walaupun rumahnya dikunjungi ramai, minta ubat itu ini, minta tangkal dan azimat. Setiap orang yang minta khidmatnya dikenakan bayaran yang agak tinggi. Pendapatannya boleh dikatakan kasar juga. Tetapi dia kelihatan seperti kesempitan saja. Barangkali rezeki yang diperolehinya tidak diberkati oleh Allah. Memang tidak ada sesiapa yang menduga, terutama orang-orang yang taksub dengannya. Tin Pawang Manis menemui ajal dalam keadaan yang sungguh mengerikan. Rumahnya dipanah petir waktu subuh. Terbakar hangus dan mayatnya rentung tidak dapat dikenali langsung. Seminggu selepas kematiannya, seorang wanita mencari Tin Pawang Manis. Wanita muda berusia awal 40-an itu tergamam dan hampir histeria bila melihat kesan kebakaran rumah orang yang disanjung, dihormati dan dianggap sebagai keramat hidup. Tujuan wanita dari Kuala Perlis menemui Tin Pawang Manis untuk membuang susu yang dipasang oleh Tin Pawang Manis ke tubuhnya. Ada beberapa sebab kenapa wanita berkulit putih, berdarah campuran Cina Melayu itu mahu membuang susu emas yang dipakainya. Pertama, setelah dia mendengar nasihat seorang lebay kampung yang perbuatannya itu bertentangan dengan ajaran agama.
Kedua, dia tidak tahan dipulakan oleh saudara mara sebelah suaminya sebab saja mereka mengetahui yang dia memakai susuk. Akibat kematian Dimpawang Manis, cita-cita dan hasrat si wanita itu tidak terlaksana. Rasa bersalah mengundang tekanan perasaan yang tidak dapat dikawal. Si wanita itu jatuh sakit. Sebulan lebih terlantar di rumah, puas berubat secara moden dan tradisional, namun penyakitnya tidak juga sembuh. Malah bertambah berat. Masuk hari ke-35, wanita berkulit putih menemui ajalnya dengan cara yang sungguh aneh sekali. Semasa nyawanya mahu berpisah dengan jasad, si wanita itu mengalami satu keadaan yang sungguh menakutkan. Dia mengerang dan merintih sayu sambil menyebut nama Dimpawang Manis dengan berkata, "Tok Guru, bantulah aku berulang kali." Walaupun diajar mengucap 2 kalimah syahadat oleh keluarga terdekat, dia tetap menyebut nama Dimpawang Manis. Setiap kali nama orang yang disanjungnya disebutnya, dia terus menggaruk-garuk kulit pipi kiri dan kanan hingga mengelupas. Wanita itu juga menjerit-jerit sambil menghentak-hentak sepasang tumit kakinya ke atas lantai. 6 orang menjaganya, 2 orang menunggu di muka pintu bilik manakala 2 orang berada di bahagian kepala dan 2 orang lagi berada di hujung kakinya. Wanita yang secara tiba-tiba mempunyai kekuatan luar biasa itu berusaha untuk pergi ke arah matahari terbit, iaitu arah kedudukan bekas rumah Dimpawang Manis. Setiap kali dia berjaya bangun, saudara mara wanita tersebut terpaksa menangkap dan memaksanya baring semula di katil. Kedua-dua kaki dan tangan terpaksa dipegang dengan kuat, malah pernah diikat dengan tali belati. Sekali imbas, memang kejam kelihatannya. Apakan daya, hal itu terpaksa dilakukan oleh keluarga. Dalam keadaan menjerit sambil menyebut nama orang yang disanjung, dia menghembuskan nafas yang terakhir. Matanya terbeliak, lidahnya separuh terjelir. Wajahnya segera berubah menjadi hitam legam, sungguh hodoh sekali. Beberapa keping logam yang halus macam serbuk kopi berkilat serta bercahaya keluar dari lapisan kulit mukanya. Bila jatuh atas lantai bertukar menjadi air yang jernih macam air embun yang akhirnya hilang entah ke mana. Paling mengejutkan, semasa jenazahnya dimandikan mengeluarkan bau busuk. Kulit mukanya relai. Ketika jenazahnya diusung ke tanah perkuburan, orang yang mengusungnya terasa amat berat sekali. Malah, ada di antara mereka mengalami sakit bahu berminggu-minggu. Saudara Tama, itulah kisah duka saat kematian orang yang memakai susuk untuk kelihatan muda dan manis. Anda juga harus tahu tentang Dimpawang Manis. Beberapa orang melintasi kawasan rumahnya yang terbakar akibat dipanah petir. Terlihat lembaga menyerupai Dimpawang Manis berjalan di situ selama 7 senja. Saudara Tama, kalau umur dipanjangkan Allah, ada rezeki pula. Saya akan datang ke tanah Semenanjung untuk mencari bekas anak-anak murid paman saya yang sudah salah langkah. Bagaimana kalau saya ajak anda membantu sama? Tentu anda tidak keberatan. Tidak keterlaluan kalau saya katakan, memang sudah menjadi tanggungjawab saya untuk membetulkan mereka. Kalau dulu paman membawa mereka ke arah jalan yang salah, sekarang dengan bantuan saudara, biarlah saya membawa mereka ke jalan yang betul dan benar. Rasanya, tidak begitu sempurna Islam saya kalau membiarkan perbuatan yang bertentangan dengan hukum agama berlaku dan berleluasa di sekeliling kita. Anda tentu bersetuju jika saya katakan bahawa kita yang tahu serba sedikit tentang ilmu agama harus bertindak secara diplomasi membetulkan mereka. Saya tidak marah kalau anda menolak perlawanan ini. Tetapi, saya berazam untuk membasmi perbuatan yang tidak menguntungkan ini, perbuatan yang merugikan agama dan bangsa sendiri. Sesungguhnya, saya ingin sekali datang ke kampung halaman saudara. Saya mahu melihat sungai, gunung dan hutan rimba. Selebihnya, saya mahu berkenalan dengan ahli agama di tempat anda untuk menambahkan ilmu. Sekian dulu Tama, bila kita bertemu wajah, banyak kisah mahu saya bentang untuk anda. Maaf kalau ada terkasar bahasa. Lagi sekali terima kasih untuk anda dan sampaikan salam pada datukmu. Kalau tidak ada halangan, bulan depan saya mahu turun ke Medan mahu berjumpa Said Hamid Al-Haddad. Anda telah membaca surat yang ditulis oleh Ali Usman kepada saya. Tetapi anda tidak tahu apakah rentetan peristiwa yang saya alami semasa dalam perjalanan pulang dari rumah orang tua Ali Usman menuju ke kota Medan pada petang itu. Kira-kira dalam jarak 1000 km meninggalkan halaman rumah keluarga Ali Usman.
Cara mengejut Syed Hamid Al-Haddad menyuruh pemandunya memberhentikan kereta. Saya dan Datuk yang duduk di bahagian belakang berpandangan sama sendiri, penuh dengan tanda tanya. Beberapa orang pemandu kenderaan berat dan ringan yang lalu di situ, sama ada menuju ke Pengkalan Beranda atau Kota Medan merenung ke arah kami. Ada yang membunyikan horn sambil memperlahankan kenderaan. Mereka bersedia memberi bantuan, andainya kami menghadapi masalah. "Kenapa, Pak? Perlukan pertolongan?" tanya mereka. "Tidak ada apa-apa, sengaja berhenti," terang pemandu Syed Hamid Al-Haddad dengan senyum. Mereka membalas dengan lambaian tangan sambil membunyikan horn tanda terima kasih. Syed Hamid Al-Haddad terus membuka pintu kenderaan dan keluar. Begitu juga dengan Datuk. Si pemandu nampak tenang dan bersahaja, seolah-olah tahu apa yang bakal dilakukan oleh majikannya. "Saya nak keluar." "Jangan Tama," tahan pemandu kenderaan. "Kenapa saya tidak boleh? Kenapa mereka boleh?" Saya memprotes. "Mereka ada urusan dan jangan diganggu." Saya mendengus. "Tutup Tama." Pintu kereta yang terbuka separuh segera saya rapatkan kembali. Dalam masa yang sama saya toleh ke arah Syed Hamid Al-Haddad dan Datuk. Ternyata mereka sedang membincangkan sesuatu. Nampaknya mereka cukup serius. Syed Hamid Al-Haddad melangkah tenang ke arah saya. Sudah tentu hati kecil ini berdebar semacam. Tetapi debar di hati tidak lama bila saya lihat Datuk mengekorinya di belakang. Kerana memikirkan Datuk akan kembali duduk di tempat asalnya, pintu kereta segera saya buka dengan seluas-luasnya. Satu perhitungan yang salah. Ternyata Datuk tidak bersedia untuk masuk. Dia berdiri tercegat di situ sambil merenung ke arah saya. Lagi sekali hati berdebar cemas. "Tama," saya segera mengesut punggung di kushin menghampirinya. "Ada apa, Tok? Kita tukar tempat." "Tukar tempat?" Saya keheranan. "Ya, kamu duduk di depan kawankan reba. Aku dengan Tuan Syed Hamid duduk di belakang." "Kenapa, Tok?" Budak ni banyak pula tanyanya." "Jangan banyak tanya, ikut cakap orang." Begitu keras sekali nada suara Datuk. Sepasang anak matanya merenung ke wajah saya. Bagaikan kura-kura saya mengesut ke bucu tempat duduk dan terus keluar dari perut kereta. Si pemandu hanya tersenyum melihat telatar saya. Syed Hamid Al-Haddad tidak meluahkan sebarang komentar. Dia cuma memerhatikannya dengan tenang. "Bukan apa-apa Tama," lembut tutur Syed Hamid Al-Haddad. "Bila kami duduk satu kushin banyak cerita yang mahu kami ceritakan. Tak payahlah kami kerap menoleh ke belakang." Sakit tengkuk dibuatnya. "Saya harap kamu tak marah dengan tindakan ini." Saya hanya mengangguk dalam senyum. "Kamu tak marah?" ulangnya lagi. "Tidak Tuan Syed," pendek saya menjawab. 3 tapak saya melangkah ke depan, berdiri dekat pintu sebelah derba yang ternganga. Datuk dan Syed Hamid Al-Haddad berbalas senyum. Saya kira masing-masing mempunyai andaian tersendiri tentang diri saya. Masuk, pelawar derba. Saya masih tegak kaku. Masih berfikir, wajarkah saya duduk? "Masuk Tama." Derba memukul kushin kereta beberapa kali. "Masuk saja, jangan banyak fikir," desaknya lagi. Wajah derba direnung sejenak. Bagaikan ada desakan tersembunyi di kalbu menyuruh saya masuk. Beberapa saat berikutnya, punggung pun berlabuh atas kushin empuk. "Biarkan mereka dengan cerita mereka Tama. Maksud kamu?" Untuk kesekian kalinya muka derba saya tatap. Dia menghadiahkan sebuah senyum bersahaja untuk saya. Tetapi, matanya menjeling tajam. "Maksudnya mudah saja Tama. Orang tua sesuai bercakap dengan orang tua. Biarkan, agaknya mereka mahu bernostalgia tentang zaman muda yang dilalui. Cakap mereka tak sesuai untuk kamu dan aku," bisik derba kecuping telinga saya. "Jalan." Syed Hamid Al-Haddad memberikan arahan pada pemandu kenderaannya. Si pemandu yang setia anggukkan kepala. 4 tayar kereta yang melekat di permukaan jalan raya mula berputar. Mula-mula perlahan-lahan kemudian bertukar pantas dan kereta pun segera bergerak. Dan keadaan langit ketika itu cukup aneh. Sepasang anak mata yang amat mencintai alam semula jadi segera menangkap pepucuk dan dedaunan yang bergerak lembut mengikut gerak bayu yang bertiup lembut. Pepokok besar yang tinggi menjulang dengan daun dan ranting kukuh. Tegak berdiri di kiri kanan jalan raya. Satu pemandangan yang sungguh menyenangkan. Ada kumpulan monyet yang melintas dengan bebas di jalan raya.
Mereka tidak mempedulikan kenderaan lalu lalang di situ. Bila sampai di seberang jalan, kumpulan monyet tersebut segera memanjat batang pokok dan bergayut di dahan untuk meneruskan perjalanan selanjutnya. Dalam deru kereta yang agak keras itu, saya masih dapat mendengar bunyi kicauan burung dan jeritan unggas lain. Gegendang telinga masih dapat mendengar suara Datuk Tan Said Hamid Al-Haddad tingkah meningkah. Sesekali mereka ketawa. Dan saya tidak ambil kisah dengan apa yang mereka bualkan. Saya kira pemandu di sebelah juga bersikap seperti saya. Kami berkecuali. Kamu pernah dengar harimau mengaum tama? Pernah. Suara gajah bertempik. Pernah kamu dengar? Pertanyaan kedua yang dikemukakan oleh Dreba membuat saya mengkedutkan dahi. Memang saya pernah mendengar suara tempikan gajah. Tetapi soalnya wajarkah saya memberitahu Dreba Said Hamid Al-Haddad perkara tersebut? Tak pernah, kata saya berdalih. Si Dreba menjeling tajam. Cepat-cepat saya alihkan wajah ke kanan. Saya tidak mahu anak mata saya dengan anak matanya bertembung. Kamu nak tengok gajah dan harimau? Saya gelengkan kepala. Si Dreba terus mengendalikan kenderaan dengan tenang. Anak mata masih lagi merenung ke arah kiri kanan jalan raya. Kenderaan sedang mendaki laluan berbukit. Bebunga hutan yang berjuntaian di ranting, di lereng bukit nampak indah dan cantik sekali. Kamu takut harimau dan gajah? Pertanyaan dari Dreba tidak saya jawab. Tindakan saya itu mematikan hasratnya untuk mengajukan pertanyaan selanjutnya.